Kecerdasan buatan, artificial intelligence atau kita mengenalinya dengan akronim sebagai AI adalah merupakan satu realiti yang sudah mula menambat perhatian kita seluruh kehidupan kita. Namun saya menggambarkan apa yang kita fahami tentang AI ini berbeza variasinya di antara seorang insan kepada insan yang lain. Sebenarnya ia sudah pun berada di dalam latar kehidupan kita dalam pelbagai bentuk dan dampak serta manifestasinya. Kalau kita melihat antara insiden besar yang bakal menentukan hala tuju ke kiri atau kanan AI ini, antaranya adalah pemecatan Sam Altman, CEO OpenAI. Mungkin tidak ramai memahami apa realiti yang berlaku di sebalik itu. Namun gejolak itu menggambarkan masa depan yang begitu penting yang bakal dibawakan oleh AI, dan dengan adanya manfaat yang bakal dibawakan juga pasti ada elemen cabaran dan hambatan di situ untuk kita fahami. Malaysia juga tidak ketinggalan memperkenalkan dan memperkasa AI untuk tujuan mengangkat kehidupan manusia khususnya. Untuk kita memahami lebih lanjut tentang realiti ini, untuk melihat bagaimana AI ini akan memberikan dampak dalam realiti kerja, belajar, kehidupan, bahkan juga ekonomi, kami membawakan dua panelis yang mempunyai keahliannya tersendiri dalam AI ini. Yang pertama di sebelah kiri saya, Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI. Datuk, lama kita tak jumpa, Datuk. Alhamdulillah, sihat. Sudi datang sihat, di sini. Baik, alhamdulillah. Dan Datuk digantikan dengan Ketua Pegawai Eksekutif Wise AI, Saudara David Lim. Terima kasih, Syed. Ya, Wise AI ini pengkhususnya, sebab saya tahu AI ini juga banyak cabangnya. Jadi Wise AI adalah Wise AI adalah syarikat AI tempatan. okey. Dan fokusnya adalah facial recognition, dengan digital ID, sama dengan enterprise AI. Okey, jadi kita akan mengetahui, meneroka lebih lanjut seketika nanti. Datuk, kita tadi sebelum bermula sudah melihat beberapa semacam panduan, blueprint, penegasan. Jadi AI ini sudah mula bermain di mulut rakyat khususnya, tapi saya membayangkan kefahaman mereka mungkin pelbagai. Dan apa pentingnya AI ini serta mengapa ia hari ini menjadi sebegitu besar dan begitu mengakar dalam kehidupan kita, Datuk? Okey, Syed. Kita berdahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. AI ataupun kecerdasan buatan ni bukanlah perkara yang barulah, bukan. Dan kita bila bercakap mengenai penggunaannya di pelbagai kelompok masyarakat, macam yang saya sebut tadilah, dia ada pelbagai peringkat, apa yang dipanggil sebagai penggunaan kadarnya lah. Mungkin pada kadar penggunaan yang tinggi adalah di kalangan pihak industri, peniaga, perniagaan. Tapi di kalangan masyarakat nyata mungkin agak belum sampai ke peringkat yang kita sebagai sebuah negara hendakkan, bagi membolehkan kita bersifat sebagai sebuah negara yang maju lah, dengan menggunakan teknologi terkini kecerdasan buatan ini. Jadi fenomena yang disebutkan sebagai gelombang AI lah kalau dikatakan ini, mungkin gelombang dia besar di tengah lautan, tapi di tepi lautan di mana kita nak dekat dengan kita tu masih perlu banyak kita adakan lagi lah. Apa yang saya sebut nak rujuk adalah bagaimana kita nak memperbanyakkan, menjadikan ia satu dirakyatkan, sehingga ke peringkat malahan mungkin peniaga-peniaga kecil-kecilan, pesawah-pesawah, peniaga-peniaga ataupun pekebun kecil, malahan anak-anak, pelajar-pelajar sekolah yang berada di mana-mana, hatta pelajar-pelajar universiti, dan juga apatah lagi di mana perkhidmatan awam, di mana saya mewakili perbincangan kita pada malam ini, ingin melihat bagaimana penggunaan AI ini boleh meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Jadi itu pun kita sedang ukur, dan bagaimana kita nak meningkatkan lagi banyaknya lagi ataupun tingginya peratusan penggunaan, kesedaran dan juga manfaatnya kepada golongan-golongan ini tadi. Okey, ada dua perkara yang kalau boleh saya susul di situ. Pertamanya, Datuk menyebutkan bahawa rakyat umum belum tiba ke tahap, dan Datuk menggunakan istilah ukuran. Kalau boleh diunjurkan berapa jauh kita daripada realiti yang ideal yang mesti harapkan penggunaan AI ini? Ada satu indeks, Syed, yang menunjukkan ketersediaan AI di peringkat kerajaan. Setakat ini ia dibuat oleh sebuah kajian di University of Oxford. Malaysia berada di tangga ke-27 lah. Ada 3. Itu bagus tak bagus? 27? Bagus tu. Secara umumnya bagus, kerana yalah, kalau negara dalam dunia ni beratus-ratus kan. Di peringkat ketersediaan kerajaan. Dan di dalam pelan hala tuju teknologi AI ini yang kita bangunkan pada tahun 2021, kita mensasarkan harapnya boleh menjadi antara 20
tertinggi di dunia yang membangun dan memanfaatkan AI ini di segala peringkat lah. Jadi kalau saya nak dapatkan gambaran bagaimana kita nak tingkatkan penggunaannya ialah dari beberapa segi. Satu segi adalah teknologi. Yang kedua seginya adalah infrastruktur. Teknologi ini, pembangunan teknologi tersebut. Yang keduanya, kalau tidak ada infrastruktur untuk menyampaikan teknologi tersebut, jadi susah ia nak sampai. Jadi dua peringkat ini atau dua perkara ini menjadi tumpuan di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI ini, dan juga rakan-rakan kementerian yang lain seperti Kementerian Digital, Kementerian Ekonomi dan juga jabatan-jabatan seperti agensi-agensi yang memainkan peranan, malahan juga syarikat-syarikat seperti YAS inilah. Tadi saya berkenalan sedikit dengan apa yang dilakukan Forte Wise AI ini, dan Datuk ada menyebut tadi tentang AI dan bidang perniagaan. Jadi ada orang yang mengatakan AI ini akan mengubah landscape perniagaan, maka ia menjadi ancaman. Tapi ada satu pihak lagi yang kata, oh, it's a good opportunity, it's up and coming. Bagaimana kita menjelaskan ini? I think pertama sekali, saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua. So, semoga sihat dan selamat. Berkenaan soalan anda, AI dia seperti revolusi industri sebelumnya. Right? AI dia adalah terbukti menjadi cara yang ideal untuk memodernkan negara kita. Kalau menurut laporan Kearney, suatu syarikat konsulting antarabangsa, AI dijangka akan memberikan peningkatan 10% hingga 18% kepada GDP di Asia Tenggara pada tahun 2030. So saya bagi Malaysia, impak ekonomi AI ini pada tahun 2030 dia sebanyak 115 bilion USD, iaitu lebih kurang 14% GDP kita. So kalau kita mengambil kira nilai yang dipertaruhkan, kini adalah masa untuk semua pihak untuk beri tumpuan utama kepada strategi AI. So saya boleh bagi dua contoh bagaimana AI apply ke industri. Nombor satu adalah eKYC. eKYC dia adalah Electronic Know Your Customer, iaitu pengesahan identiti melalui digital. eKYC ini tiba-tiba dipopularkan semasa isu padu. Betul juga. Dengan padu dalam industri kewangan, telekomunikasi, peruncitan. So, berbanding dengan pengesahan cap jari kat cawangan branch kan. Dulunya kita kalau nak pergi bank, kena mandu, sangkut kat traffic jam, kena cari parkir, beratur. Tapi sekarang, you boleh buat pengesahan identiti dari rumah melalui facial recognition. Dan according to World Bank, kosnya untuk bank dia berkurang daripada 20 USD kepada 1 USD saja. Wow. Itu penjimatan. Penjimatan yang banyak. 95% saya kira. Ya, betul. Dia pun senang untuk pengguna juga kan. So yang itu contoh pertama. Kasih contoh kedua adalah sales and marketing. Sales and marketing. Dulunya kalau kita nak menghasilkan atau mempromosikan video, kita kena guna satu tim kan. Ada videographer, fotografer, marketer, copywriter dan sebagainya. Tapi sekarang dengan bantuan generative AI, semua ini boleh diotomasikan. So saya percaya untuk gig ekonomi, ada banyak KOL, Key Online Influencers, akan guna teknik ini dan memperluaskan perkhidmatan mereka dan menjadi advertising firm yang butik saiz sebenarnya. Dan kebaikan dia adalah bila dia kos turun, lebih banyak SMEs boleh guna servis ini. Ini yang kalau boleh kita perdalamkan sedikit ini kefahamannya, Datuk, kerana David tadi sudah membuka lembar. Saya ingat laporan WEF menggambarkan antara tugas yang bakal luput, tidak lagi relevan, tidak lagi wujud disebabkan oleh perkembangan teknologi ini, termasuklah pengacara TV. Sebab tadi David mungkin sebut kamera, videographer, ini semua akan diambil alih oleh avatar. Jadi kita bercakap soal kehadiran AI yang akan mengubah landscape pekerjaan kita secara dramatik ini. Jadi sama ada kita, apakah kita boleh reverse, apakah kita boleh mengelak? Saya nak tanya pandangan Mosti dulu sebelum kita pergi lebih mendalam. Kerana di situ ada peluang dan di situ ada ancaman ataupun cabaran, Datuk. Kita kena faham dengan cermat elemen ini. Apa yang disebut oleh World Economic Forum tersebut adalah jangkaan 10, 20 atau 30 tahun akan datang. Sebahagian daripadanya kita sudah mula melihat diamalkan di
beberapa sektor perniagaan lah. Contohnya dalam penyampaian perkhidmatan kan, bila call tu chatbot lah, ada chatbot. Betul. Dan yang seumpamanya. Tapi kita lihat bagaimana juga bidang-bidang ini yang dahulunya dikuasakan oleh manusia, manual kan, dah mengurangkan kos. Itu tak apalah, baiklah untuk perniagaan. Tetapi untuk juga peluang pekerjaan, apabila kita wujudkan satu sektor baru, akan ada peluang untuk pewujudan sektor pekerjaan yang lain juga. Seperti mana revolusi perindustrian lalu lah kan, bila diperkenalkan steam engine dahulu, labor manual pekerja yang membuat mengangkat barang dan sebagainya. Lepas tu dia dapat skill yang baru, create untuk servis pula lokomotif dan sebagainya. Perkara yang sama juga berlaku kat sini. Mungkin David nanti boleh describe macam mana penggunaan jurutera ataupun data scientist dalam AI ini, peluangnya begitu banyak. Jadi kalau kita melihat kepada ancaman ataupun challenges tadi, kita harus melihat dia sebagai peluang. Dan bukannya ancaman ataupun cabaran semata-mata. Itulah pendekatan sebagai sebuah negara yang ingin maju menggunakan teknologi, embrace ataupun dakaplah teknologi tersebut. Ini yang menariknya kerana saya bila berbincang dengan generasi muda, David. Saya anggap David ni mewakili generasi muda lah. Saya menjangkakan dia jauh lebih muda Datuk daripada saya. Jauh lebih muda daripada saya. Kerana ini, sebelum ini kita ada kebimbangan misalnya, generasi muda ini tidak mahu menyambung pengajian kerana ada gig economy. Termasuk juga mereka yang pergi kepada e-hailing dan juga delivery, perkhidmatan penyampaian. Tetapi realiti mereka juga tidak nampak hambatan segeranya adalah apabila perkhidmatan mereka itu dengan adanya autonomous driving, autonomous delivery, bererti apa yang mereka fahami sebagai gig boleh menghantar perkhidmatan hantar makanan ini pun akan diambil alih oleh AI. Dan kalau mereka tidak cermat di dalam bersiap sedia dengan perubahan ini, kerana ia satu perubahan yang wajib, yang bakal timbul, kita menolaknya pun tidak mampu. Kalau kita tidak bersiap sedia, saya nak minta David ulas sedikit tentang ini, peri pentingnya kesiapsiagaan, kerana saya menjangkakan hambatan sebenarnya mindset. Betul juga. So sekarang kat Malaysia, menurut Kearney Report, lebih kurang 15% syarikat telah melaksanakan AI. Tapi 85% lagi berminat tapi belum melaksanakan AI. Saya percaya cabaran yang paling kritikal adalah company punya direction. Iaitu company management dia harus bersedia untuk transformasi AI. Dan sesiapa yang tidak mengambil langkah ke arah AI mungkin ditinggalkan. Saya percaya satu more of the ways kalau nak mengatasi masalah ini adalah mewujudkan budaya AI dalam syarikat. Seperti bila dalam meeting membincangkan masalah dan penyelesaian, semua orang boleh tanya diri sendiri, bolehkah AI selesaikan masalah ini? Bolehkah AI lakukan ini? Ini akan melatih semua orang ke syarikat untuk mencari alat AI yang sesuai untuk meningkatkan operasi syarikat. Yang itu cabaran satu. Cabaran kedua adalah standard, cost and ROI kan? Ini kerana kos pelaksanaan AI bagi SMEs mungkin tinggi sikit. Right? So mereka ragu bila nak buat pelaburan. Untuk mengatasi masalah ini, I think boleh mengenal pasti tugas-tugas yang berulang, meaning repetitive tasks. So kalau sudah mengenal pasti all the repetitive tasks, dia boleh merangka penyelesaian dengan IT vendor. Lepas tu memilih satu masalah je, jangan memilih semua masalah sekaligus. Memilih satu masalah yang boleh diselesaikan AI dengan paling cepat. Lepas tu selepas anda melihat hasilnya, anda akan mempunyai keyakinan dan idea yang lebih baik untuk menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah ini. Lepas tu cabaran ketiga adalah kualiti data dengan kekurangan bakat AI di Malaysia. Ini kerana banyak syarikat masih belum mendigitalkan data mereka. Tapi walau bagaimanapun, ini tidak akan jadi masalah besar kalau syarikat ini
boleh bekerja rapat dengan IT vendor. Okey. Dalam konteks perniagaan, pasukan saya sendiri Datuk, semenjak PKP mereka dah tak mau datang office. Sebab mereka boleh bekerja work from home. Itu realiti baru yang sampai hari ini apa studio yang saya ada tu hanya studio sajalah. Mereka semua bekerja secara remote. Tetapi ini realiti yang menarik kerana Datuk tu dia bercakap fungsi MOSTI membantu pemanfaatan pemerkasaan AI ini dua tunjangnya iaitu infra dan juga teknologinya. Sebahagian daripada teknologi itu saya lihat ditawarkan dengan harga yang mungkin skalanya kerana perniagaan saya rendah. Jadi skalanya kecil lah, setakat beberapa ratus saja setahun. Tetapi tadi David mengatakan untuk skala yang lebih besar mungkin beberapa syarikat ada sedikit kekangan. Ya. Tetapi ia dalam konteks penerbitan misalnya, dia sudah menghapuskan keperluan guna tenaga dan kita kena menyiapkan mereka ini. Ada elemen seperti tadi digambarkan to unlearn and relearn new skills. Saya ingin minta MOSTI memberikan gambaran kesiapsiagaan ini kerana itu realiti yang kita bakal berdepan dengan perubahan yang mungkin belum semua fahami tetapi realiti yang bakal kita hadapi sama ada kita bersedia atau tidak. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini bercakap tentang AI dan cabaran kehidupan kita. Menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, inisiatif Payung Rahmah telah diperkenalkan. Terdapat 4 inisiatif utama, antaranya Program Jualan Rahmah, Program Menu Rahmah, Program Bakul Rahmah, dan Menu Siswa Rahmah. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barang keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah akan terus diperkasa. Kita hendaklah menghadapi dunia baharu ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Hari ini kita bercakap tentang bagaimana penggunaan AI itu beri kesan kepada pekerjaan, pelajaran, perniagaan dan juga kehidupan keseluruhannya. Dua panelis yang kami bawakan, iaitu yang pertama di sebelah kiri saya Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI, dan juga di hujung sana Saudara David Lim, Ketua Pegawai Eksekutif WISE AI. Datuk, saya ungkitkan semula satu persoalan yang saya bangkitkan tadi kerana peranan MOSTI ini adalah saya kira pemacu
dalam konteks memperkenal, memperkaya, memperkasa AI dalam kalangan masyarakat. Datuk ada menyebut tadi keperluan infrastruktur, keperluan teknologi. Bagaimana kedua-dua ini dipersiapkan untuk, kita sebut banyak ni, pekerjaan, pembelajaran, pendidikan, kemudian kehidupan dan ekonomi atau perniagaan. Bunyinya besar dan merentas kementerian. Tadi ada Datuk sebut sikit, saya nak beri ruang untuk penjelasan lanjut. Okey, Syed. Peranan Musti dalam pembangunan teknologi itu memang termaktub di dalam nama dia sendirilah kan, Kementerian Sains, Teknologi dan apa bentuk teknologi lah pun. Tapi khusus untuk AI ini, kita mengemudi satu pasukan yang terdiri daripada industri, universiti serta juga agensi penyidikan. Ya. Kita perlu bangunkan teknologi yang bersifat khusus ataupun sesuai untuk kegunaan kita di negara kita inilah. Okey. Tadi saya tanya bagaimana kita hendak memperkenalkan AI ataupun kecerdasan buatan ini dalam pendidikan contohnya. Apabila nanti insya-Allah saya akan cerita sikit apa yang kita termaktub dalam garis panduan kod etika mengenai penggunaan AI yang bertanggungjawab. AI yang bertanggungjawab ini akan menyentuh juga bagaimana seseorang pengguna boleh memanfaatkan, menyedari kesan dia kepada penggunaan AI itu sendiri. Dan dari segi pembangun teknologi, garis panduan ini juga akan memberikan beberapa kaedah terbaiklah untuk membangunkan teknologi tersebut. Contohnya apabila AI digunakan dalam eKYC contohnya di Malaysia ni ataupun di rantau kita ini, kita ada pelbagai kaum lah ya, dan wajah yang berbeza-beza, complexion yang berbeza-beza, dan AI ini akan sepatutnya mengambil kira budaya. Teknologi itu dibangunkan, penyelesaian contohnya bila untuk mengenali individu, wajah mesti boleh dengan tepat mengenal pasti supaya tidak ada pihak yang akan didiskriminasi ataupun terkeluar daripada manfaat tersebut. Kita bekerjasama dengan, contohnya kalau kita lihat, kita biasa dengar ChatGPT lah ya, ataupun apa yang dibangunkan dikenali sebagai large language model kan. Dan biasanya, dan apa yang ada sekarang ini adalah menggunakan data yang daripada seluruh dunia, especially bukan daripada negara kita lah. Jadi bila kita tanya ChatGPT sebut ataupun AI apa semualah, dia akan memberikan jawapan berdasarkan fakta yang dirujuk kepada yang bukan dalam negara lah contohnya. Jadi kita perlu bangunkan teknologi, contohnya dalam kes LLM atau Large Language Model ini, data-data tersebut adalah data-data yang bersifat negara kita yang disahkan lah. So bila menggunakan maklumat tersebut untuk menganalisis apa yang kita perlu carilah sebagai seorang pelajar, data tersebut menggunakan AI ini akan memberikan maklumat yang tepat. Itu adalah pendekatan teknologi yang kita bangunkan menggunakan juga kod etika ataupun garis panduan penggunaan AI yang bertanggungjawab ini. Bagi tujuan ini juga kita ada berikan beberapa peluang kepada pembangun teknologi tempatan untuk mengemukakan cadangan teknologi AI yang sesuai mengikut keperluan kita. Musti sedang apa yang dipanggil meminta atau menyambut atau meminta orang ramai khususnya pembangun teknologi untuk mengemukakan proposal ataupun cadangan di dalam laman web kita. Kita panggil request for proposal lah RFP ini, supaya kita boleh bangunkan teknologi ini. Kita sedang mulakan dengan dua segmen ataupun dua sektor, satu pendidikan, satu lagi seperti saya sebutkan tadi, AI dalam membuat keputusan dalam perkhidmatan awam, penyampaian perkhidmatan sebagainya. Jadi kita nak bangunkan teknologi dan juga infrastruktur sedia ada dalam negara kita ini daripada pembangun teknologi negara yang mengetahui apa yang sesuai untuk negara kita. Kita nak acuan kita sendiri dan boleh kita bangunkan dengan lebih selamat, lebih harmoni, lebih inklusif dan sebagainya. Ada satu elemen tadi berkait juga tentang pendedahan latihan. Ini saya nak bertanya dengan pemain industri sendiri, David ya. David juga mengungkitkan tadi bahawa antara cabarannya penyediaan guna tenaga, whether we have enough talent or not. Kita buat masa ini digambarkan ada 15% syarikat yang bersedia dan 85% lagi itu kesiapsediaan mindset dan juga tidak bersedia untuk melabur dalam sektor ini. Ini mengingatkan saya tentang perubahan-perubahan yang berlaku. Saya terbaca kenyataan dikeluarkan oleh Jensen Huang, CEO Nvidia. Dia kata tidak perlu lagi belajar coding kerana coding akan dibuat oleh AI. Itu antara realiti yang sangat mendadak. Jadi cabarannya di sini adalah digambarkan tadi kita tidak cukup bakat, tetapi dengan apa yang disebut oleh CEO Nvidia ni,
seperti jalur pendidikan yang ada juga akan terancam dan mencabar kerana kaedah merit belajar koding ini sudah boleh dipelajari sendiri tanpa perlu mengikut jalur pendidikan yang hari ini sudah baku dalam sistem pendidikan. Bererti untuk mendapat proficiency tertentu dalam bidang AI ini boleh belajar sendiri. Ya, Jensen Huang dia adalah satu visionary. Okey. Tapi untuk AI, dia foundation adalah bakat. Okey. So bakat kalau Malaysia nak jadi leader dalam AI kan. So bakat adalah number one priority. Okey. So for you to become an AI engineer, dia bukan coding saja. Okey. Dia termasuk matematik. Matematik, for example, linear algebra, calculus, probabilities dengan statistics. Okay. So all these are very important to become an AI engineer. Walau bagaimanapun, anda tidak semestinya perlu memiliki kelulusan dalam computer science. Ya. Ia juga boleh melibatkan individu dari mathematics, dari engineering juga. Dan sebagai AI engineer, dia mempunyai banyak peluang untuk berurusan dengan pelanggan daripada berbagai industri, termasuk teknologi, kesihatan, kewangan, penghilangan, peruncitan. Dan ini membolehkan AI engineer menyelesaikan banyak masalah dan bekerja pada projek yang segegar dengan minatnya. Okey. Selepas AI, selain daripada itu, AI adalah bidang yang luas dan dia ada banyak spesialisasi, termasuk machine learning, natural language processing, computer vision, robotics. So AI engineer dia boleh memilih berdasarkan minat dan maklumat kejayaan mereka. So AI engineer juga boleh memilih peranan yang berbeza, macam AI architect, AI researcher, AI product manager, data scientist, maybe AI director, right? Ya, sudah ada syarikat yang AI antara salah satu suara undian di dalam board of directors-nya. Betul. So secara ringkas, AI dia adalah bidang yang berkembang dengan pesat. So AI engineer dia ada banyak peluang untuk pembelajaran berterusan dan pengembangan profesional dengan perkembangan inovasi terkini dalam bidang ini. Ya, itu yang saya bangkitkan. Saya juga tidak mahu kedengaran terlalu pesimistik sehingga kan kita menggambarkan bahawa keadaan ini akan memberi cabaran yang besar. Kerana beberapa contoh yang David timbulkan tadi, saya membayangkan tugasan arkitek juga. Kita sudah boleh menggunakan AI. Bererti ia akan mengecilkan jumlah kepakaran manusiawi. Saya melihat buku WEF tu mengatakan bahawa penafsiran undang-undang juga boleh menggunakan AI kerana undang-undang itu adalah sesuatu yang baku, sudah sedia tertulis, ia hanya perlu ditafsirkan saja. Kita muat naik ke dalam AI, dia akan menafsirkan keputusan-keputusan tertentu. Berarti tugas pekerja sebagai peguam juga akan semakin berkurangan. Termasuk juga, ya, saya sebutkan tadi soal pengacara TV. Dia boleh menggunakan avatar. Saya boleh menerbitkan apa yang saya cakap sendiri tanpa menggunakan diri saya dan lebih cepat serta lebih tepat dengan skrip yang dibekalkan termasuk oleh ChatGPT. Saya terfikir, Datuk, kita dalam merencanakan ini, kita tidak boleh berfikir linear. Kerana dia sudah menjadi sangat disruptif sehingga kan kalau kita berpegang kepada step by step, pada satu peringkat nanti kita akan tertinggal kerana perubahan itu sudah tidak lagi mengikut kebakuan. Maksud saya, kita tidak memerlukan lagi misalnya degree bidang ini. Kita sebelah terus menjadi pakar bidang itu. Adakah kita bersiap sedia secara linear ataupun kita bersedia dengan post-normal times yang tidak tentu ini, Datuk? Apa yang dirujuk sebagai ketidaktentuan itu adalah hakikat dalam kehidupan lah. Dalam kehidupan sentiasa akan ada perkara yang baru yang perlu kita tangani atau perlu kita ambil peluang. Saya suka menggunakan perkataan mengambil peluang lah sebagai satu peluang. Sebagai contoh, tadi banyak saya sebut berkenaan dengan arkitek lah, lawyer dan sebagainya. Malahan dalam satu alat ataupun satu software yang dulu tidak pernah ada, BIM, Building Information Management tersebut. Mungkin semasa mula-mula dia perkenalkan, jurutera ataupun arkitek masih perlu ada untuk menggunakan software tersebut.
Dan tapi pada masa itu juga untuk drawing dan mendapatkan maklumat-maklumat reka bentuk bangunan dan sebagainya ini sudah tidak memerlukan ramai pereka-pereka lah. Tetapi pereka-pereka tersebut dah digantikan dengan keadaan di mana presisian tersebut perlu mendapatkan insight ataupun sentuhan manusia. Dia dalam keadaan mana pun, hatta dalam katakanlah Syed akan menggunakan avatar kan, macam yang David sebut tadi, Syed boleh jadi director AI. Kan? Tapi jadi, hanya satu pekerjaan, yang lain-lain teman-teman semua ni saya tidak perlukan. Penerbit saya pun saya tak perlukan ni. Marah dia dengan saya cakap ni. Macam saya sebutkan tadi, mungkin tak nampak dalam bidang tersebut. Mana yang berminat untuk berada dalam bidang yang saya sebutkan tadi sebagai bidang seni reka lah, bidang seni lah kan. Peluang tersebut masih sepatutnya tidak dirisaukan sangat akan hilang dalam masa yang hari ini, tiba-tiba besok dah tak ada. Jadi persiapan untuk kita daripada mungkin setengah generasi untuk bersedia, yang dipanggil sebagai skilling, reskilling ni tadi, boleh dilaksanakan dengan segera dalam ruang lingkup yang sesuai lah. Yang bila kita sebut berkenaan dengan ketersediaan manusia ni, dia manusia ni boleh absorb lah, insya-Allah boleh absorb. Kerana kita ada, especially kalau kita ada ramuan yang mencukupi dari segi kemahuan dan juga kepimpinan. Dalam hal ini kita sebagai sebuah negara ada kepimpinan yang betul ke arah itu. Kita sebagai contohnya, kita kerajaan baru-baru ini pada bulan Januari ada satu AI untuk rakyat sistem. Ia disediakan secara percuma. Kalau nak dapatkan pemahaman, kalau secara pembelajaran mungkin masa tidak ada dan sebagainya, kita ada pemahaman yang boleh katakan semua akan dapat maklumat yang sama. Jadi itu yang kemahuan yang kita ada, yang kepimpinan yang ada. Baik, Datuk bercakap tentang ramuan, kita akan bercakap siapa yang tak nak makanan yang sedap, Datuk kan. Jadi kita bercakap lebih tentang ramuan selepas kita berehat seketika. Teruskan kesediaan anda. Kau memang cukup licik. Modus operandi kau memang cukup terancang. Kau kenal ni? Razali Iman, 48 tahun. Mangsa mengalami demensia, nyanyuk. Sindrom kemerosotan otak disebabkan kerosakan otak secara berperingkat. 16 Mac 2020 mati. Ni. Ismail Zulkifli, 55 tahun. 1 Oktober 2016 mati. Mangsa disahkan mati disebabkan oleh kencing manis. Ni. Nurain Abdullah, 52 tahun. 20 September 2014. Sakit jantung. Itu baru 3 orang yang aku sebut. Sedangkan masih banyak lagi dekat luar yang mati disebabkan oleh kau. Kau meletakkan kesalahan kepada orang lain terhadap jenayah yang kau lakukan. Kau ingat aku tak tahu? Mereka yang mendekati kau. Aku tahu. Aku dah tahu dah itu yang akan keluar daripada mulut kau. Kau satu-satunya pelaku jenayah yang aku tak dapat nak bawa ke muka pengadilan. Dan bukan aku sahaja yang kehilangan orang tersayang disebabkan oleh dia, tetapi kamu juga. Ayo, kita hentikan. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah, lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan.
Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia kan. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam ni je. Kalau Abang An cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Bicara naratif pada malam ini, kita bercakap soal AI dan bagaimana dampaknya pada bidang pekerjaan, perniagaan atau ekonomi, pendidikan, kehidupan kita seluruhnya. Dan dua panelis yang dibawakan, satu daripada MOSTI, TKSU-nya, Datuk Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, dan juga kami bawakan Ketua Pegawai Eksekutif WISE AI, Saudara David Lim. Kita sudah bercakap soal keperluan kesiapsiagaan sebagai sebuah negara. Saya nak bawa kepada satu realiti. Saya membayangkan siapa yang menonton saya malam ini, Datuk dan David. Ya. Mungkin kita akan lekas nampak kesan AI ini dalam bidang tertentu. Pendidikan misalnya, perniagaan misalnya. Tetapi kepada orang awam yang menonton kita ni, okey, AI. Dia tahu, dia pernah dengar. Tapi bagaimana kita nak menggesa mereka dan apa sebenarnya sektor AI yang harus mereka cakna, mereka tahu. Saya nak mula dengan MOSTI dulu. Bagaimana kita boleh lakukan ini? Dalam mengenal pasti sektor mana yang kita nak berikan pertumpuan utama, ada disebutkan dalam Pelan Hala 7 AI negara lah. Memang dah saya sebutkan tadi, pendidikan sudah barang tentu, dan bidang-bidang perniagaan terutamanya dalam mengatasi atau mengurangkan kos. Tetapi juga penting dalam bidang kesihatan. Okey, ya. Bidang kesihatan ni adalah bidang yang dekat dengan rakyat lah, ya, dekat dengan mungkin sesiapa yang di luar sana, pentingnya penjagaan kesihatan. Yeah. AI ini mungkin sebagai rakyat dia tak rasalah bagaimana AI itu secara langsung. Tetapi sekiranya kita nak menjaga kesihatan mental atau fizikal, mungkin apa yang AI revolusi ataupun pembangunan teknologi sekarang ini banyak dalam memudahkan orang ramai untuk contohnya melihat over time apakah dia berada dalam keadaan fizikal yang elok. Dalam jam kalau tangan. pakai jam tangan lah, saya pun okeylah, jam saya tidak. Saya pun jam manual juga ni, saya pun bukan. Tapi saya ada juga. Jadi peluang-peluang sedemikian dia sebenarnya dah dekat dengan rakyat dah pun. Jadi tetapi kalau kita tidak ambil penggunaan tersebut dengan segera, kita mungkin tertinggal dan mungkin excluded daripada menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Itu adalah bidang yang antaranya yang kita berikan keutamaan. Oleh kerana itulah contohnya sekarang ni lah, kalau buat pre-screening lah. Mungkin pre-screening of certain penyakit-penyakit tertentu. Kalau kita lambat pergi, lambatlah, buang masa pun tak ada. Mungkin mengambil masa yang lama, menunggu keputusan yang lama. Tetapi dengan menggunakan AI dalam bidang kesihatan dan perubatan ini, untuk buat pre-screening penyakit-penyakit tertentu sudah boleh cepat dengan menggunakan teknologi AI ini. Kalau saya boleh sebutkan setakat yang saya boleh kongsikan adalah kita sebagai antara penyidik dalam salah sebuah institusi pengajian tinggi kita sekarang ini sedang dalam peringkat memuktamadkan dengan kerjasama Medical Device Authority di Kementerian Kesihatan Malaysia satu bentuk AI yang boleh mengesan awal sama ada kanser di dalam tekak atau tidak, dan mengambil gambar dan menganalisisnya. Kalau tidak, mungkin seseorang itu perlu melalui proses yang agak mungkin tidak menyenangkan lah, tidak selesa. Jadi perkara ini sebagai pengguna, orang ramai akan lebih terasa lah manfaatnya. Tetapi untuk terlibat sebagai orang ramai dalam membangunkannya, kita perlu memberikan ulasan, cadangan kepada teknologi yang pembangun teknologi ini. Apa yang kita hendak. Jadi itulah keterlibatan kita sebagai rakyat, individu, supaya bila kita berada ke depan besok, input kepada AI itu adalah daripada manusia sendiri. Dari kita sendiri. Apa yang kita nak, AI itu membantu kita, enabler anyway. Oleh kerana itulah sebagai langkah pertama, saya buat promosi sikit ni. Kita bangunkan satu kod etika yang saya akan berikan penjelasan lebih lanjut sedikit. Sekarang kita sedang membuka satu tempoh untuk mendapatkan public consultation. Pihak awam boleh pergi ke MPC, laman web
MPC, Malaysian Productivity Council ataupun MPC Corporation tu, di bawah Unified Public Consultation, dan akan ada peluang untuk memberikan pandangan. Jadi kita alu-alukan, kita galakkan seboleh mungkin ambil kesempatan ini, terlibat di peringkat awal supaya manfaatnya tadi adalah kepada kita sendiri nanti. Ya, Datuk menyebutkan soal jam tadi. Memang jam yang smartwatch lah. Saya tak pakai smart, saya pakai dumb watch ni. Dapat hadiah hari jadi, nak beritahu lah hadiah hari jadi. Tapi sebab jam itu dia boleh mengecam, detect jantung misalnya. Kerana hari ini dalam konteks, tapi ini Internet of Things lah, ia lebih awal daripada AI. Hari ini kita cakap soal AI. Sudah pun ada katil yang kalau kita tidur, sejurus berubah suhu badan kita, dia sudah mengecam itu dan dia terus menghubungi hospital. Tahu-tahu depan rumah sudah ada ambulans sampai. Sebab kerana kita dalam keadaan yang mungkin risiko kesihatan. Jadi itu kecanggihan teknologi ada hari ini. Teknologi begitu mungkin mahal buat masa ini, Datuk. Tapi kita tahu handphone pun pada peringkat awal tu beribu, sekarang ni sudah murah, 500, 800 sudah ada telefon bimbit yang baik. Dalam konteks AI ni, saya bangkitkan tadi David, ada dikatakan perniagaan mungkin menganggap bahawa teknologi investment ini agak mahal untuk sesetengah skala lah. Tetapi kepada awam macam saya yang menggunakan AI pada tahap yang rendah ini, apa agaknya AI aplikasi yang boleh kita perkenalkan kepada rakyat? Sekurang-kurangnya saya sangat suka dengan ChatGPT lah. Sebab saya sudah, kalau memandu tu sangat suka bersembang dengan ChatGPT. Saya mengajar dia cakap Kelantan. Dia kata, boleh cakap, saya kata, can you speak Kelantan? Dia kata, are you talking about Kelantan in Malaysia? I can learn, dia kata. Jadi ini benda-benda yang saya suka. Kita sudah ada teman memandu perjalanan jauh, bersembang. Mungkin Wise AI nampak lagi banyak aplikasi yang boleh kita promosikan kepada rakyat. Bagaimana ia boleh memberikan nilai tambah kepada kehidupan mereka. Selain daripada itu pun saya tak pasti kalau ramai saya nak menggesa semua penonton muat turun ChatGPT lah. Ya saya yang disebutkan oleh Dato' Azman, sebenarnya banyak orang sudah guna AI, aplikasi AI. Tapi dia tak perasan smartwatch kan. So smartwatch satu example. Another contoh Google Map. Google Map dia pun satu aplikasi narrow AI, meaning direction saja. Another contoh, tapi ia boleh dikembangkan nanti kan? Boleh mesti. Contoh lain macam ChatGPT, right? Yang terbaru punya Sora. Sekarang you key in dia punya teks, video akan keluar. Betul. So ini akan challenge Hollywood punya status quo sekarang. So banyak aplikasi AI sekarang dia adalah percuma. So saya menggalakkan awam untuk gunakan aplikasi AI. Khususnya kepada pembangun kandungan. Jadi saya tak pasti kalau kita perlu adakan semacam pesta aplikasi AI percuma tu, mesti kena anjurkan supaya rakyat datang kata, ini kita kena ambil manfaat ni. Itu dalam perancangan. Dalam perancangan kita ada beberapa industri, rakan industri seperti mana Wise, ada juga beberapa lagi yang kita sebut sebagai kalau dia menaip untuk kita tanya boleh buat lukisan yang bersifat demikian. Dia adalah syarikat tempatan yang ada kepakaran tersebut. Mungkin tidak sampai ke peringkat buat algoritmnya, tetapi kalau kita boleh menggunakan di peringkat ujung lah, di peringkat end user dalam content development contohnya, dan itu perkara yang besar peluangnya kalau kita boleh manfaatkan untuk sesuatu industri. Tak mustahil satu hari nanti kita Malaysia sebagai sebuah negara yang ada bakat-bakat ni, banyak rakyat Malaysia bakat ni, kalau buat kreativiti ni banyak sungguh ni, sama ada dalam permotoran dan sebagainya kan. Dia banyak kreativitinya. Kalau sesebuah kenderaan tersebut dia punya kuasanya sekian hadnya, dalam dia tetap kuala pengeluar, kreativiti dalam negara kita ni tinggi untuk meningkatkan kuasa kenderaan tersebut. Dia besar negara kita ni. Bakatnya ada. Jadi saya mak yakin kalaulah kita ada semua ramuan ini sekali lagi, peluang untuk mendapatkan skill tersebut yang kita dedahkan secara percuma yang kita akan adakan, tapi kalau kita nakkan sesuatu yang berharga, dia tak boleh, kena adalah you pay peanut you get monkey kita kena labur. Kita boleh galakkan, kerajaan akan menggalakkan penggunaannya meluas, menyediakan infrastruktur dan teknologi tersebut, membuka peluang kepada sesuatu peringkat di mana tahap tersebut memadai untuk kita leapfrog to the next level. Tapi the next level tersebut mungkin memerlukan kos yang lebih. Seperti penglibatan pihak industri, kalau dia perlukan lebih banyak pekerja-pekerja yang berbakat, dia perlulah melatih pekerja tersebut. Kalau tapi kita sebagai kerajaan akan menyediakan
dengan kerjasama pihak industri, bentuk-bentuk yang saya refer tadi sebagai percuma lah ya. But nothing comes free lah. Memang sentiasa akan ada kos di sebalik perubahan yang kita nak buat. Cuma kita sebagai sebuah kerajaan ada komitmen terhadap kos tersebut. Ya, Wise AI, syarikat tempatan, ya, anak tempatan. Kita bercakap soal bakat juga tadi. Di waktu yang sama juga kita bercakap soal rakyat yang memanfaatkan AI, dan dalam konteks skala perniagaan ni, pemilik perniagaan. Mungkin David boleh memberikan gambaran beberapa bakat ada yang sebenarnya global. Ya, saya tahu Aerodyne misalnya adalah syarikat drone terbesar dunia, anak Malaysia. Merupakan pembekal perkhidmatan buruh nombor 1, dan mereka juga sudah mula menggunakan AI untuk smart farming, precision farming. Ya, dia sudah mula, asalnya mereka dalam sektor industri pembinaan, melihat kepada keperluan food security, mereka mula melabur ke bidang itu, dan mereka bukan pemain tempatan. Tempatan ini hanya 20% saja, 80%. Ada kelihatan bakat-bakat peniaga AI kita ni yang boleh memberikan perkhidmatan di peringkat global, David? I can't speak for others. Okay. You yourself perhaps, I don't know. I can't speak for others. Tapi Aerodyne is a very good example. Dia memang syarikat antarabangsa dalam space drone. Untuk YCI, kami punya misi or vision is to become the AI powerhouse of Southeast Asia. Okay. Dan kami percaya Malaysia boleh. Kalau kita compete dalam developing nation. Yeah. So yang disebutkan oleh Dato' Asman, so Malaysia punya world ranking 27. Kan kalau di Asia Tenggara for developing nation kan Malaysia nombor 1. Kenapa? Singapura adalah developed nation. So So I believe, saya percaya Malaysia boleh buat. Dan Malaysia pun ada history achievement. Kenapa? Semicon. So Semicon, I think we are one of the biggest in the region. So if we have this track record, saya percaya untuk AI, Malaysia boleh. Ya, ini yang mungkin Datuk sebutkan ramuan itu tadi, tapi ramuan ini tentunya harus diidang dengan etikanya. Dan kita berehat dahulu, jurus kita kembali nanti mula bercakap soal etika AI ini. Jadi teruskan kesetiaan anda. Saya Aiman. Saya Ashila Ashura. Kita interaktif kota walau di mana jua anda berada. Sebagai radio warga kota, kami menemani anda 24 jam sehari dengan lagu-lagu terkini dan pastinya yang dapat menghiburkan hati anda. Bukan sekadar lagu tetapi informasi kami berikan kepada anda menerusi frekuensi 97.2 ataupun DRTM Link di mana juga KLFM berletak interaktif kota. Jangan lupa ikuti kami di semua media sosial KLFM, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube channel. Dan pastikan anda terus mendengarkan frekuensi 97.2 KLFM, radio nombor 1 orang KL. Dengar radio nombor 1 orang KL. KLFM berletak interaktif kota. Salah satu daripada penyakit umat yang melanda umat Islam secara global itu adalah kegagalan umat Islam mengurus perbezaan antara satu dengan yang lain. Atas sebab itu, aspek ini telah disinggung sekian lama, sejak 40 tahun yang lepas oleh Syekh Taha Jabir Al-Lalwani, pengarang kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam atau adab perbezaan pendapat dalam Islam. Dan sebenarnya untuk berbeza pandangan itu bukan suatu yang asing ataupun suatu yang
luar biasa kerana ia adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia. Tapi bagaimana kita mengaturkan, mengurus perbezaan, perselisihan itu agar jangan nanti ia menjadi suatu sebab kepada keretakan perpaduan dan juga perpecahan dalam kalangan umat dan masyarakat. Papa, itu kan lampu merah. Ya, Datuk dan juga saudara David, ya, kita masuk ke pusingan yang terakhir. Ini saya kira antara yang terpenting kita bicarakan adalah tentang etika. Di awal pembukaan tadi saya ada menyebut tentang insiden pemecatan Sam Altman, ya, OpenAI. Itu dianggap sebagai persimpangan masa depan AI ini, sama ada ia dimilik rakyatkan ataupun dikuasai oleh konglomerat. Jadi itu satu realiti yang menarik untuk kita lihat bagaimana buat pertama kali dalam sejarah dunia CEO dipecat oleh board of directors, kemudian disebabkan tekanan pekerja terpaksa masuk balik, kemudian CEO yang sama membuang semua board directorsnya. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Tetapi ini antara mercu tanda sejarah teknologi yang besar, kerana di situ pertembungannya adalah etika perniagaan, etika realiti. Kita belum menyentuh, kalau boleh diperpanjangkan kemudian saya nak ajak sembang tentang singularity, kerana itu ada bidang yang lain pula dunia ini. Tapi kita bercakap soal etika. Saya difahamkan mesti ada etika yang sudah dibangunkan 2023. Apa perkembangannya untuk etika AI ini, Datuk? Okey, Syed, apabila kita mula perkenalkan atau mula membicarakan berkenaan AI ini, macam seperti mana kita bincang tadi itu, banyak risiko, banyak peluang-peluang untuk mungkin tidak mewakili situasi sebenar dan boleh memberikan kesan yang mungkin negatif lah, ya. Banyak beberapa buah negara, tidak banyak negara yang memperkenalkan kawalan dari segi perundangan ke atas AI ini. Di Kesatuan Eropah ada diluluskan oleh parlimennya tahun lepas, ada undang-undang yang perlu akhirnya nanti akan diambil oleh setiap sebuah negara Kesatuan Eropah tersebutlah. Di lain-lain mungkin China juga ada sedikit ada memperkenalkannya. Tapi untuk Malaysia sebagai sebuah negara yang berkembang, masih membangun, memerlukan inovasi dan teknologi untuk memacu ekonomi kita. Kita sebuah negara yang berinteraksi dengan banyak pihak. Inovasi ini tidak bolehlah kita ketatkan, terlampau ketat. Jadi apa yang kita nak galakkan di sini adalah sedar bahawasanya etika itu penting. Dalam banyak profession pun etika itulah, etika perubatan, etika jurutera, profesional, lawyer, mungkin ada etikanya. Jadi bila ia sudah menjadi satu kebiasaan, kita perlu kawal. Kita perlu kawal, bukan seboleh mungkin kita hendak kesedaran ini timbul daripada dalam. Etika itu penting. Jadi sudah ada pun kod etika ini yang seperti yang sebutkan tadi, boleh diberikan recommendnya dalam Unified Public Consultation tadi. Tapi ia berdasarkan kepada 3 segmen lah. Segmen ini adalah bagaimana etika itu mengawal pengguna, orang awam, supaya jangan salah guna lah pula. Yang keduanya pembangun teknologi, yang ketiganya penggubal ataupun this aspek penggubal sesuatu bidang sektor tersebut. Ada 3 pihak yang boleh memanfaatkan secara sedar self responsible kind of development of this technology. Ada dan kita harap AI ini kita jangkakan insya-Allah akan dilancarkan pada hujung April 2024 ini. Selepas raya? Selepas raya bila? Selepas raya. Pertengahan April, ya. Tapi penting, mungkin David akan huraikan lagi apa pengalaman industri membangunkan etika ini. Dia berdasarkan kod etika kita bangun ini masih berdasarkan pada 7 prinsip penggunaan AI yang bertanggungjawab. Kalau disebut satu persatu bisa tak kasih uraikan panjang, iaitu keadilan. Mestilah adil. Kebolehpercayaan bahawa data dan semuanya selamat. Ia adalah privacy ataupun selamat. Yang keempatnya ada
meliputi kesemuanya, keterangkuman, tidak ada pihak atau golongan yang tertinggal, terkeluar. Telus, transparent. Yang keenam, accountability. Kalau buat sesuatu tu, kalau ada repercussion, dipertanggungjawabkan. Dan yang ketujuh inilah kemaslahatan atau kebahagiaan manusia. Ini 7 prinsip AI yang kita sebagai sebuah negara bangunkan, dan kod etika ini berdasarkan 7 prinsip ini. Baik, 7 prinsip ini. Kalau masa diperpanjangkan, ingin saja saya bertanya dengan David, sebab realiti antara apa yang diberikan dalam kod dengan apa yang diamalkan dalam industri itu cabarannya tentang realiti. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis. Kita di hujung waktu. Datuk datang lagi, Datuk. Banyak lagi soalan. David, kita nak bincang tentang singularity ni. Betul ke 2045 ni? David kata, I have to speak in English about that. David, terima kasih kepada kedua-dua panelis, dan kita menghayati kepentingannya, dan kita harus bersiap siaga untuk berdepan dengan realiti baru dalam realiti hari ini yang serba berubah dan serba mencabar. Jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum, salam hibah.